اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها. Pada malam ni insyaAllah kita revise balik Jar Majrur 5 tajuk pertama. Jar Majrur dengan mudhafun ilaih. Lepas tu kita tengok pula an dan inna. Ya, yang ketiga tu mubtada dan khabar. Jadi kita harap kita ada masa sikit malam ni. Mungkin kita tak sempat nak bentang. Ya, kita harap 5 tajuk ini kita pergi serentak. Jadi bila tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan boleh faham dah Jar Majrur. Tajuk pertama. Tajuk kedua, Jar Majrur berangkai dengan mudhafun ilaih. Dan tajuk ketiga, mubtada dan khabar. Tajuk keempat, an dan saudaranya. Dan tajuk kelima, inna dan saudaranya. Ini 5 tajuk, 5 medan yang besar yang mudah terdapat dalam Al-Quran. So kita mulakan dengan yang pertama sekali, Jar wa Majrur. Jar Majrur. Kita kena Jar Majrur aja. Kita jangan kacau tajuk lain. Okey. Yang pertama sekali Jar wa Majrur. Okey. Ya, kita cari Jar wa Majrur. Saya buat contoh 10 saja. Dengan pelbagai gaya dia. Ya. Ya. Tajuk pertama, Jar wa Majrur. Okey. Ya, jar ni huruf jar, majrur isim yang datang selepas huruf jar. Huruf jar ada 16 saudara. Ya, ada 16 saudara. Okay. Ya. Kita akan lihat ada beberapa yang yang berbeza ya. Jar wa Majrur. Ya. Yang pertama sekali kita lihat perkataan alhamdulillah. Nombor 1. Lillahi. Yes. Ya, pada surah Al-Fatihah. Ya, lillahi, alhamdulillahi. Okey, satu ya. Fatihah. Ya. Jar, dalam buku hijau dia kata jar. Hi ni dipanggil majrur. Majrur ni kena baris bawah sebab dia berada di selepas huruf jar. Ya. Okey. Ya, boleh tu? Ya. Kita pergi dengan pelan-pelan ya. Okey. Kita nak yang kedua. Yang mudah dulu. Surah An-Nas. Minal jinnati. Jinnati. Minal jinnati. Jelas. Ya, al-jinnah jin. Minal jinnah dari jin. Jar dan majrur. Okey. Ya, kita lihat tajuk jar majrur. Kita harap kita boleh mengenali insya-Allah jar majrur ni dalam Al-Quran ya. Jadi bila kita baca min harfu jar, al-jinnati majrur. Ya. Min harfu jar, al-jinnati majrur. Min berpisah. Kalau lillahi, li harfu jar, dia bersambung dengan Allah sebab sifat dia macam tu. Allah majrur ya, dengan sebab li, dan tanda majrur dia kasrah. Jelas kasrah ya, kasrah.
Bila kita dah biasa, nanti kita tak perlu risau lagi kasrah, ya. Okey. Kita lihat tuan-tuan boleh buka surah apa tu, An-Nas. Okey. Jadi tuan-tuan, kita lihat perkataan a'udzubillahi billah, ya. Ini bi di sini bukan bi qasam, tapi bi jar, bi huruf jar, ya, iaitu bi jar, jangan lupa ni, ataupun dia kata juga huruf jar, dan Allahi majrur. Jadi tuan-tuan, bila jumpa dalam Al-Quran, senang saja, ya. Jar, huruf jar dan isim majrur. Isim yang kena baris bawah sebab ada huruf jar. Huruf jar semua sekali ada 16. Di sini ada disebut li, min, bi saja, ya. Kita tengok 4 lagi. Kita lihat yang keempat. Ya, yang keempat ni. Dalam surah Al-Falaq, min syarri, min syarri, syarri pada bawah, daripada keburukan, keburukan, ya, syarri. Di sini patut min syarri an-nafasat, ya, tapi kita tengok huruf jas je, min syarri, ya, daripada kejahatan. Kejahatan, ingat syar mana dia kejahatan. Okey, tengok, ya. Ini nampak jelas kan? Yang kelima, kita lihat perkataan fil uqad. Fil uqad, ini dalam surah apa ni? Fi al-uqad, pada ikatan, pada kesusahan, ya. Al-uqad, jelas kan? Huruf jar, huruf jar. Okey. Fil uqad. Okey. Yang keenam, kita lihat fi tadlilin, dalam kesesatan. Fi tadlil lin, tengok dia pakai tanwin sebab dia tidak ada alif lam, ya. Ingat tak? Fi tadlil, ya, jelas kan? Fi tadlil, fi tadlil, fi tadlil, ya. Jadi ini topik yang pertama, ya. Yang pertama mudah kan? Yang pertama. Yang ketujuh, ka, ka seperti asfin. Asfin ni daun makul yang dimakan ulat, ya. Tengok ka ni jar, asfin ni majrur. Okey. Jadi yang paling mudah dan paling lumrah sekali ada dalam ayat. Ka asfin makul, seperti buruk, seperti daun yang dimakan ulat, ya. Ya. Ni pasal mudah ni kita senang, kan? Tengok 8. Min, dalam surah apa ni? Min sijilin, min sijilin, ya. Faja'alahum ka'asfin makulin, ya. Okay. Siapa buat tajuk nak? Mana Tuan Haji Tan? Oh, dah lepas, dia tak datang ni pasal dah lepas. Dah habis bye-bye. Tak apa. Ya. Ya. Asfin makulin dah jadi naat, ya. Ka asfin makul, makul dah jadi naat, ya. Min sijilin, ya. Ada lagi satu, 9. Okey. Ini yang direct, yang tidak ada fi mahalli, ya. Min khaufin, dalam surah Al-Quraisy, min khaufin, khaufin, ya. Daripada, tengok, kalau sekiranya tidak ada alif lam, dia akan jadi tanwin kasrah, khaufin, ya. Kenapa dia pakai dalam bentuk tak ada alif lam?
Ya, bila kata khaufin itu maknanya dia tidak relate kepada sesuatu certain takut. Mana semua jenis takut dia akan minta Allah Ta'ala lindungkan kita, ya, daripada semua jenis ketakutan, semua jenis kebimbangan, semua jenis kesusahan, ya, maksud min khaufin. Sebab tu dia pakai indefinite, dia tak pakai definite. Bukan dia kata minal khaufi. Khaufin ni kalau dia sebut dalam bentuk tanwin, mesti maksud dia any ketakutan apa juga. Okey, nampak tak tu? Okey, kita belajar dulu lillah, billah, lillah, ya, lam huruf jar mabniun alal kasri. Bacaan dia Allah ismun majrurun bil kasri. Nak baca kan? Baca. Tapi tak payah baca lah. Ingat, kita belajar dulu ni li, ini rumah dia, ini rumah majrur, ini rumah jar. Betul tak? Ya, betul tak? Ya, li kata siapa yang nak duduk lepas saya mesti dia sanggup menjadi dia baris bawah, ya. Jadi siapa yang nak duduk lepas saya dia mesti isim yang baris bawah. Jadi Muhammad kata okey saya duduk, jadi dia kena jadi li Muhammadin. Siapa juga ini di sini kita kata tempat baris bawah. Di sini maksud dia tempat berbaris bawah. Okey, di sini bawah, di sini huruf jar. Jadi huruf jar kata siapa yang nak duduk tempat saya dia mesti isim dan dia mesti sanggup tukar kepada baris bawah. Jadi okey, kalau sekiranya isim ini isim yang boleh berubah, jelas kita nampak Muhammadin. Sebab Muhammadin ni ada masa dia di Muhammadun, ada masa di Muhammadan. Tapi kalau sekiranya Muhammad ini diletak dengan ganti nama huwa, li campur dengan huwa, bacaan dia bukan li huwa, bacaan dia jadi lahu. Jadi lahu ni adalah replace Muhammad. Jadi bila kita baca hu, cuba ikut saya, hu dhamir muttasil fi mahalli majrur. Itu dia. Itu yang orang confuse sangat, fi mahalli. Boleh? Maksudnya any kata nama yang mabni dari sini, yang tetap, yang tak berubah, dia mesti kena baca dia dulu majority dhamir lah. Hu dhamir muttasil, hu dhamir bersambung, iaitu huwa fi mahalli majrur, fi mahalli majrur. Okey, boleh? Jadi kita sudah habis tentang jar majrur, ya. Cuba kita tengok dalam Quran jar majrur saja. Okey. Tuan Ji sudah dia buka lah. Okey. Okey, insya-Allah bila kita baca Quran ni kita nampaklah, ya. Okey. Ya. Kita tengok. Ya. Okey. Nyamuk, ya. Okey. Kita tengok surah yang kecil sekali, ya, iaitu surah An-Nas, ya, An-Nas. Tadi kita dah tengok, ya. Okey, kita tengok surah An-Nas. Tengok berapa ada jar majrur. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan boleh buka hijau tu sambil-sambil tengok sini. Qul. Qul ni dia ada tajuk berapa dalam tajuk 23 tu kan, iaitu jumlah fi'liyah. Ingat lagi tak? Dr. Wi dah buat dah fi'il mudhari' 2 minggu lepas. Itu satu dalam tajuk dia. Okey. Qul a'udzu, tengok bi rabbi.
bi rabbi, bi huruf jar, rabbi majrur, bi tengok sini, bi jar wa majrur dalam buku hijau dia, bi jar wa majrur. Jadi bila kita buka Al-Quran, tuan-tuan tengok buku hijau tu, kalau boleh tadarus dengan buku hijau tu, bila jumpa bi rabbi jar wa majrur, min syarri jar wa majrur. Okey. Okey, tuan-tuan. Tuan-tuan dengar sini. Okey. Bila kita pergi ke rim 2, kita akan tahu, kita akan belajar berapa kali kalimah Rabb ada dalam Quran, dan berapa kali dengan majrur, berapa kali dengan marfu', dan berapa kali dengan mansub. Jadi di sini kita jumpa dalam surah An-Nas, Rabb dia gunakan jar wa majrur. Itu dia gunanya. Jadi kita baca qul a'udzu birabbi, bi jar rabbi majrur. Kita tengok huruf jar je. Min huruf jar, syarri majrur. Okey. Fi huruf jar, suduri majrur. Okey. Minal jannati, min huruf jar, al jannati majrur. Ya, jangan lupa waw ni waw ataf, itu tajuk lain. Ya. An-Nas tu ma'tuf, tapi kita tak tengok tajuk tu, kita nak jar majrur saja. Ya. Kita lihat surah yang kedua. Dia ni macam mana tu? Surah kedua. Okey, tengok surah yang Al-Kautsar ya. Okey, tengok surah Al-Ikhlas. Okey. Ada tak jar majrur? Tak ada. Jadi kita kena tahu bahawa dalam surah Al-Ikhlas tidak ada jar majrur. Ada? Lam bukan jar majrur. Lam tu ayat fa'iliyah, jazam. Itu Dr. Wi dah buat tu, jumlah fa'iliyah. Okey. Lam, apa ni lam? Lam tidak. Yali? Yali? Tidak beranak. Siapa yang tidak beranak? Allah. Jadi di situ ayat fa'iliyah, dia tidak beranak, walam yulad, dan dia tidak diperanak. Jadi itu ayat fa'iliyah, walaupun satu perkataan saja, itu sudah ayat fa'iliyah. Dr. Wi dah buat dah. Jadi tuan-tuan tengok ya. Jadi dalam surah Al-Ikhlas tidak ada jar majrur. Ya? Jadi dari surah An-Nas tadi berapa ada jar majrur? Ingat ya? Okey. Kita tengok tengok surah Al-Falaq. Al-Falaq ya. Kul a'udzu, kata oleh Muhammad. A'udzu ni ayat fa'iliyah yang tajuk Dr. Wi. Saya berlindung. Bi rabbi jar majrur. Saya berlindung dengan Tuhan yang menjaga cakrawala. Min syarri, daripada segala keburukan yang Allah Ta'ala jadikan kita minta berlindung. Wa min syarri, 3. Min jar syarri majrur. Wa min syarri, 4. Wa min syarri, 5. Dalam surah Al-Falaq ada 5 jar majrur. Jadi kena ingatlah. Jadi bila kita baca dalam tadarus nanti, qul a'udzu birabbil falaq, ingat qul a'udzu itu ayat fa'iliyah. Qul itu sebenarnya jumlah, because dalam qul tu ada total words, ada a total of words. Mean qul campur dengan anta. Katakan wahai Muhammad. Muhammad tu artinya fa'il, dia jadi satu ayat. A'udzu, saya berlindung. Siapa saya? A'udzu, saya, ya, Nabi Muhammad kan. Itu satu ayat, satu jumlah. Okey. Birabbin nas itu bukan jumlah, itu jar majrur. Jar majrur, dia tidak boleh understood. Rabbil falak,
Tuhan yang menjaga falak. Itu dia panggil syibih jumlah, nama dia. It is like a jumlah but not understood. Tapi kalau kul syibih jumlah. Kalau kul boleh faham. Okey. Jadi dalam surah Al-Falaq ada berapa? 5. Okey. Kita pergi lagi satu surah Kita pergi lagi. Ini pasal kita tiru ni, jadi kita tak boleh nak pusing-pusing. Kita ambil dari atas ya. Okey. Kita tengok lebih tinggi sikit, tengok kuliah. Okey. Okey, tuan-tuan cuba cari di sini. Ada tak jar majrur dalam kuliah? Saya kata di sini ada 2. Ada 2 jar majrur. Siapa boleh nampak Tan Sri? Ada berapa? Ada 2 ke? 3 ke mungkin? Lakum. Lakum ni asal dia bagi kamu. Lam tu huruf jar. Wali. Lam campur dengan ana. Wali. Bagi kamu agama kamu, dan bagi saya agama saya. Lakum dinukum waliyadin. Asal dia waliyadini. Tapi dia buang ya sebab nak nampakkan cantik kan. Waliyadin. Kalau tidak walidinun. Waliyadini. Tapi dia buang ya waliyadini. Ya, jadi dalam surah Al-Kafirun ada 2. Tapi dia datang dalam bentuk fi mahalli. Betul tak fi mahalli? La tu jar majrur, kum dhamir mukhatab mabniun ala sukun. Betul tak? Dia punya mati tu kan? Fi mahalli majrur. Fi mahalli majrur. Kenapa dia fi mahalli majrur? Sebab dia duduk lepas huruf jar. Okey. Jadi fi mahalli tu yang dia orang ada masalah sikit. Tapi saya rasa kelas di English More ni tak ada masalah langsung. Wali mana lam campur dengan ana. Ingat lagi tak? Lam, tengok lam ni lam jar majrur. Ni lam dengan ya jar majrur. Ya? Ya. Wali, dan bagi saya din agama saya. Jadi dalam surah Al-Kafirun ada berapa jar majrur? 2. Kedua-duanya tu fi mahalli. Jadi tuan-tuan kena beza fi mahalli. Bila fi mahalli, isim yang datang selepas jar majrur tu adalah dhamir, yang mana tetap. Dhamir ataupun isim isyarah ataupun isim mausul. Umpamanya perkataan li haza, bagi ini. Haza tu isim isyarah fi mahalli majrur, sebab dia jadi majrur. Okey. Ini yang nombor 1 yang paling banyak sekali ni. Sebab tu dia letak nombor 1. Jadi bila tuan-tuan dapat clear nombor 5, the first 5 ni, malam ni kita buat insya-Allah. Kita cuba cepat-cepat kan. Jadi kita tengok lagi satu surah. Ya. Jadi bila tuan-tuan baca auzubillahi minasyaitonirrajim, lakum dinukum, lakum jar majrur dinukum. Ya, mudhafun ilaih, wali jar majrur din. Bila baca bismillahirrahmanirrahim, bi harfu jar, ismi majrur, Allah mudhafun ilaih, ar-rahman na'at, ar-rahim na'at 2. Kan sedap tu? Jadi tengok Tuhan dah mula basmalah dalam Al-Fatihah dengan ayat pertama dengan 2 na'at dan 1 mudhafun ilaih dan 1 huruf jar. Betul tak? Jadi orang tafsir dia akan cakap B tu, saya kata dulu orang buat kajian 700 muka surat. Makna why B? B tu makna abtadi'u. Tengok tak percaya B. Ni B mana B? Oh tak ada. Dia tak keluar ni. Fatihah dia. Dia Fatihah aja dia. Dia Fatihah. Okey. Tuan boleh tak? Okey. Tengok surah An-Nasr. Iza jaa
nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dini fi dini, di mesti bari bawah. Fasabbih bihamdi. Nama tak tu bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Innahu ni kita akan jumpa kejap lagi bila kita masuk tajuk yang kelima. Ya? Jadi tuan-tuan ya? Kita okey. Puas hati dah. Okey, boleh kita pergi ya, Tuan Haji. Lillah tu bukan jar. Allah tu mudhafun ilaih, tajuk yang kedua. Betul-betul. Itu lillah saja. Sebab itu jar majrur. Tapi fi dinillah tu dia ada jar majrur ni, dia ada jar, ada majrur, ada mudhaf. Jadi itu tajuk kedua. Boleh? Dia berangkai dengan mudhafun ilaih. Okey? Okey. Okay, sekarang kita pergi tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua iaitu jar majrur dengan mudhafun ilaih. Jadi bila tuan-tuan baca Quran, jar majrur saja kena dah. Kali ni kita kenal pula jar majrur dengan mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi tu maknanya sandaran. Ya, macam ni. Kita kata Rasulullah. Ingat saya kata dulu, bila ada dua nama dan nama kedua memberi makna kepunyaan, maka nama kedua tu mesti baris bawah. Jadi salah satu sebab mesti baris bawah ialah bila dia jadi mudhafun ilaihi. Ini mudhafun, cuba sudah sebut mudhafun ilaihi. Ini oleh kerana dia tak ada apa-apa depan, maka kita katakan rasulu. Okey? Kalau dia seorang-seorang, rasulun minallah. Tapi oleh kerana dia ada depan ni min, jadi yang ni kena jadi min rasulillahi. Jadi ini jar, ini majrur, ini mudhafun ilaih. Ya. Tetapi dalam buku hijau dia tidak menyebut mudhaf. Ya. Dalam buku hijau dia tidak menyebut mudhaf. Dia menyebut jar, majrur, dan dia sebut mudhafun ilaih. Maknanya bila ada mudhafun ilaih, maka dengan sendirinya sebelum tu mudhaf. Sebab mudhaf dia tidak boleh berpisah dengan mudhafun ilaih. Ini mudhafun ilaih, ini mudhaf. Tapi dalam buku hijau dia tak sebut ini mudhaf. Dia sebut majrur saja. Ini jar, ini majrur. Dan dengan sendirinya ini mudhafun ilaih. Jadi hari ini kita akan tengok tajuk jar wa majrur plus mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi. Okey. Tajuk nombor 2. Tuan-tuan tengoklah, kalau 5 tajuk ni tuan-tuan boleh baca dengan baru Quran. Wih. Alhamdulillah. Seronok dah kan? Seronok dah. Kalau Tok Imam tafsir, dia akan terangkan, oi surah Al-Falaq ada 3 jar majrur. Ada 2 jar majrur dengan mudhafun ilaih. Okey. Jadi kita tahulah. Orang yang belajar kan. Okey, kita lihat ya. Kita akan tengok ayat. Lepas tu kita akan salin tengok pada skrin ya. Okey. Jar majrur plus mudhafun ilaih. Ini contoh mudhafun ilaih. Ya. Ini jar, ini majrur, ini mudhafun ilaih. Jadi rasul ini disandarkan kepada Allah. Rasul itu milik Allah. Jadi Allah tu jadi kena sandar. Rasul tu penyandar. Jadi hari ini tajuk kedua jar, majrur plus mudhafun ilaih. Kalau kita boleh baca Ramadan ni 2 tajuk pun dah okey dah. Okey. Okey, kita lihat ya. Tajuk ini kita lihat. Tengok surah An-Nas. An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nas ya? Yes. Nampak tak?
Birabbi. Birabbi. Mana bi? Rabbi. An-nas. Ya, satu. Okey. Satu. Okey. Bi huruf jar, bi, Rabbi majrur, an-nasi mudhafun ilaihi. Ini jar, ini majrur, ini mudhafun ilaihi. Inilah dia kita memahami Al-Quran dengan nahwu. Ya, jadi tajuk 23 tajuk tu semua nahwu. Ya, kita tidak tengok sarah lagi dah, sebab sarah kita tak main lagi dah. Ya, kita pergi pada nahwu. Rabbi. Kenapa Rabbi? Ini isim yang dikatakan yang boleh berubah. Dia berubah dengan sebab ada huruf jar. An-nas dia berubah bukan huruf jar, sebab dia jadi mudhafun ilaihi. Jadi salah satu sebab isim balik bawah kerana ada huruf jar. Sebab yang kedua, bila dia jadi mudhafun ilaihi. Dan yang ketiga, dia jadi tabi'. Ingat lagi tak tabi'? Okey, ikut. Okey. Okey, kita lihat yang kedua. An-nas juga. Ni ya. Fi suduri. Fi, tengok fi dulu. Fi sudurin nasi. Di dalam dada-dada manusia. Sudur. Sudur itu dada. Ya. Yang kedua, tengok tuan-tuan. Ya. Fi suduri. Ingat suduri. Fi huruf jar. Suduri isim berbaris bawah sebab ada pi. An-nasi. An-nasi itu jadi mudhafun ilaih. Ingat, mudhafun ilaih is always come after majrur. Ya, ini jar, ini jar, ini majrur, ini mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi. Yang ini yang besarnya, yang pahala besarnya. Jadi tuan-tuan sekarang ni sudah masuk tajuk kedua. Lagi kita masuk tajuk ketiga. Ya, kita bukan belajar tafsir lagi, kita belajar memahami kedudukan unsur sastra nahwu dalam bahasa Al-Quran. Bila orang kata fi suduri, kenapa ustaz baca fi suduri? Sebab dia ada huruf jar, dan huruf jar itu tugas dia membaris bawahkan isim. Kenapa an-nasi? An-nasi bukan sebab ikut sudur, dia ikut kerana dia menjadi memegang jawatan mudhafun ilaihi. An-nasi baris bawah bukan kerana fi, dia baris bawah kerana dia mudhafun ilaihi. Ingat, mudhafun ilaihi. Jadi hari ini kita pergi tajuk kedua, jar majrur bersama dengan mudhafun ilaihi. Jadi kalau tuan-tuan baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Baca bertadarus. Dia tadarus 2-3 orang, tak boleh seorang. Kalau seorang tak tadarus. Tadarus mean dah rasa dua atau lebih. Ya, macam kita ni tadarus lah. Bi harfu jar, rabbi majrur, an-nas mudhafun ilaih. Malikin nas. Maliki mudhaf, an-nas mudhafun ilaih. An-nas mesti mudhaf. Tapi kenapa maliki ni dia baik bawah? Kenapa baik bawah? Sebab dia jadi badal. Dia ikut Rabbi. Rabbin nas sama dengan Malikin nas. Maknanya yang sama. Nak kata orang tak boleh, Tuhan yang sama. Rabbi, dia manage people. Maliki, dia control people. Ya, Malik, raja, tidak boleh. Ilahi, dari segi uluhiyat, ketuhanan. Apa juga kita buat, kita mesti kembali kepada Allah. Sebab dia ilahi, Tuhan pada manusia. Tengok, min syarri al-waswasi. Al-waswas jadi mudhafun ilaih. Ingat? Ya? 3 ya? Min syarril waswasi. Ini, ni. Okey.
waswas. Daripada keburukan waswas. Tuan-tuan, jangan main orang waswas ni, sakit tau. Dah sampai Mekah dah ingat dapur gas tutup ke belum? Tutup ke belum? Memang tak boleh sembahyang. Dah sampai Mekah dah ni. Weh, dapur gas tutup ke belum? Pasal dia duduk seorang kat rumah tu kan. Was-was. Okey, kalau ada lagi isim selepas ni, dia mesti bagi bawah. Dia mesti ikut. Cik Sahak jadi apa ni? Jadi apa? Jadi kata tabek dulu. Dia tabek. Tabek apa? Tabek. Nah. Oh, sedap. Ini belum lagi tajuk nak ni. Ini baru tajuk mudhafun ilaih. Jadi tuan-tuan dan puan, 5 tajuk pertama tu sangat penting untuk kita mula tadarus pada tahun ni dengan cara yang lebih, orang kata lebih baik kan. 4 ada lagi. Minal jinnati tak ada. Ini jar majrur. Sudurinas tak ada ya. Okey. Kita tengok pula ayat seterusnya tengok. Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Birabbil itu binas. Ni bil falaq. Al-falaqi. Al-falaq ni cakrawala. Kata oleh Muhammad, a'udzu, saya berlindung bi jar. Rabbi majrur. Al-falaq mudhafun ilaih. Tidak ada masalah sebab buku hijau tu dia tunjuk. Jadi bila jar, tuan-tuan tahulah, jar adik-adik dia ada 16. Ya. Lepas dia mesti isim baris bawah. Kalau tak ada isim yang berubah, yang datang selepas dia isim mabni, kita kata fi mahalli majrur. Cuba sebut fi mahalli majrur. Fi mahalli majrur. Fi mahalli majrur. Fi mahalli tu ni duduk tempat baris bawah. Ada dia kata fi mahalli jaring boleh juga. Fi mahalli majrur. Siapa yang nak duduk lepas saya kata huruf jar, mesti dia boleh berbaris bawah. Sebab dia tetap atau tak tetap. Kalau dia tetap fi mahalli. Kalau dia berubah majrurun bil kasrah. Boleh tak? Dua tu je pegang dulu. Okey, kita beri 2-3 ayat lagi. Okey. Wa min syarri ghasikin. Ni. Wa ni wa ataf ya. Min, tengok syarri. Syarri ghasikin. Daripada keburukan, apa makna ghasikin? Tuan Haji Abdullah. Ya, pengumpat. Ya. Oh, ghasikin ni maknanya memanglah benda yang tak bagus kan? Ya, ghasikin. Okey, min jar ya. Syarri majrur, ghasikin mudhafun ilaihi. Mudhafun ilahi. Nanti habis tajuk kelima tu tahu seronok kan main. Pasal apa, kita buka Quran kita baca. Bila jumpa tajuk pertama kata nombor 1. Jumpa mudhafun ilaih nombor 2. Lepas tu jumpa mubtada nombor 3 ustaz. Ya, jumpa lagi nombor 4 ustaz. Jumpa lagi 5, nombor 5 ustaz. Jadi kita pakai nombor aja. 1 2 3 4 5. Jumpa jar majrur nombor 1. Jumpa jar majrur dengan mudhaf nombor 2. Jadi tak main lagi dah mudhaf ni. Pakai nombor aja. Ya. Tuan-tuan mesti ingat tu. Nombor 1 jar majrur. Siapa dia buat tajuk jar majrur? Yang buat tajuk jar majrur. Mudah lah. Prof jar campur ya. Okey. Ini dah banyak menolong kan? Kena belanja saya. Okey. 6. Dia datang dalam pelbagai bentuk yang kita akan dapat lihat kalau kita faham konsep. Konsep dia mudhafun ilaih mesti bagi bawah. Jar majrur mesti bagi bawah. Jar mesti tetap. Dia tak boleh kata berubah sebab dia tetap. Okey. Kita nak lagi 1 2. Fi jidiha. Ni, nama fi jidiha. Fi mana di dalam, di jid leher. Jidi. Fi betul tak? Fi jar
jar, jid majrur, ha ini dhamir muttasil fi mahalli majrur mudhafun ilaih. Tidak? Tidak? Kita kata dia ni mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Tetapi tak nampak bagi bawah dia sebab dia mabni. Ha dhamir bersambung, duduk, tempat, majrur, kerana dia jadi mudhafun ilaih. Itu dia. Okey? Okey. Tak apa, insya-Allah. Ya. Kita lihat lagi satu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. B maknanya dengan ashabi, sahabat-sahabat, tentera-tentera. Tengok, B jar, ashabi majrur, al-fil ni mudhafun ilaih. Al-fili sebab dia jadi mudhafun ilaih. Ini jar, ini majrur, ini mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaih. Sudah kita sebut betul mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Okey? Insya-Allah. Boleh, jangan risau. 10 minit sehari ya cukup. Balik nanti bangun pagi besok 10 minit, tengok balik. Ya, baca Quran, baca buku hijau tu. Okey? Fi jidha, di lehernya, bi ashabil fil, dengan tentera-tentera, sahabat-sahabat gajah, tentera bergajah ya. Okey. Okey. Kita ambil lagi satu. Yang ke berapa ni? 7. 7 ya? 8 dah? Okey. 8 dah. Yang ke 9? 8 ya? 8. Okey, ini 7 ya. Li ila fi. Li mana? Li bagi. Ilaf ni hijrah, perjalanan. Li ila fi Quraisyin, mana? Bagi perjalanan orang-orang Quraisy. Ini ayat untuk berniaga ni. Orang yang berniaga mesti dia kuat berjalan. Kalau duduk rumah dia tak berniaga, tak? Dia mesti kuat berjalan. Ini tengok orang Quraisy, dia punya resmi dia, perniagaan, pergerakan dia, tribute ya, dari sana ke sana pergerakan ni. Li ila fi Quraisyin. Ya, li ila fi. Li jar, ini majrur, ini mudhaf. Jadi tajuk rangkaian jar, majrur, mudhaf ni dia ada jar, ada majrur, ada mudhafun ilaih. Ingat ya. Okey. Ya. Saya dalam perhatian saya ni, Ya. bila huruf jar bercampur mudhaf ilaih, Ya. dia punya yang majrur tu dia dalam bentuk nakirah, bukannya bentuk. Ya. Yes, betul. Betul, dia dalam bentuk nakirah. Kenapa nakirah? Sebab dia kena bercantum dengan mudhafun ilaih. Kalau dia dalam bentuk ma'rifah, dia tak jadi mudhafun ilaih, jadi sifat. Betul tak? Itu bedanya Ya. jar majrur dengan mudhaf ilaih. Yes. Dia punya tu Sebab mudhafun ilaih tu, mudhaf, dia mesti buang alif lam. Kalau tak buang alif lam, dia tak jadi mudhaf, dia jadi sifat. Betul tak? Macam ar-rasul dengan Allah, dia kena jadi Rasulullah, dia kena buang al tu, jadi dia mesti all the time in the nakirah conditions. itu biasanya Yes. Ya. Nakirah mesti nakirah, sebab dia kena buang alif lam. Sebab syarat nak jadi mudhaf mesti kena buang alif lam. Semua nakirah. Itu soalan macam ni lah yang akan terbit bila lama-lama pandai. Itu ada amil lain kan? Alfi. Mana? Mutlak lain kan?
Mana? Ini memang kena ada alif lam. Ini boleh jadi ada, boleh dia tak ada. Ya, tengok ini tak ada alif lam. Ini ada. Yang macam yang menjadi mudhaf nilai itu Ya. jadi nakirah atau makrifah. Boleh di nakirah atau makrifah. Nilai mudhaf Ya. itu Ya. Ya. Yang ini ni kalau tak buat alif lam pun tak apa, sebab semua orang tahu Quraisy tu siapa dia. Yang ini kalau tak sebut alif lam, bi ashabi filin dengan tentera bergajah, mungkin tentera bergajah yang ada di Terengganu tu. Tapi bila kata al-fil tu, mana the proper tentera bergajah yang ada di Mekah tu, yang membutuhkan Kaabah tu. Boleh, boleh. Boleh. Ya. Dua-dua boleh. Okey. Setakat ni boleh? Kita nak pergi tajuk ketiga ni. Jelas? Okey ya? Okey. Clear? Jadi tuan-tuan balik buka buku hijau, baca dua muka surat. Cari di mana jar majrur dan jar majrur mudhaf ilaih. Ingat, jar majrur mudhaf ilaih dia sebut jar, dia sebut majrur dan dia sebut mudhaf ilaih. Dia tidak sebut mudhaf. Sebab mudhaf ini dia automatically bila mudhaf ilaih ada, maka mudhaf akan ada sebelum. Dia dua peranan kan? Ya, dia dua peranan. Okey. Sekarang kita pergi kepada tajuk ketiga. Ya. Tajuk ketiga. Kena take file dulu. Okey, Tuan Haji Abdullah ya. Dia bentang tajuk Inna. Inna tajuk yang kita nak buat ni. Kena pula tu. Silakan. Okey. InsyaAllah menyaksikan Tuan Haji Abdullah akan menyampaikan apa tu tajuk dia. Inna tak ada lagi. Ini tajuk yang keempat, Inna, yang Tuan Haji bentang ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So saya ada masa so ini beliau saya untuk menerangkan sedikit apa yang saya tahu dengan Inna, the particle Inna ataupun Inna rumah mana dia punya adik-beradik. Definisi isim inna yang mansub yang dibaca nasab. Dalam bahasa Inggerisnya, particle inna is known as an accusative particle, berbalik harkat, haraf nasab, because of its effect on the case ending of the subject. Case ni tanda lah. Like the verb kana, kita pernah dengar ya. An executive particle will take a subject mubtada and a predicate khabar, although with different case ending. Ini tambahan dia ni. Because of this similarity, these particles are considered to be verb-like. Dipanggil haraf musyabihah bifa'al. Ini saya ambil daripada sebutan daripada nota-nota lain. Okey, adik-beradik dia ada 5. Di sini saya bagi 6, ada 6 ya. Ada 5 lah. As graduate is known as Inna and her sisters are shown below. Inna, Anna, La'ala, Lakinna, Kana dan Laika. So an executive particle accept a subject and a predicate, although dependencies called isim isna, inna dan khabar kana. The subject isim inna is always in accusative case, mansub, and predicate khabar kana is always in the nominative case, marfu. Nominative depan, accusative atas, genitive bawah. Inna dan saudara-saudaranya adalah haraf yang berfungsi menasabkan mubtada dan sekaligus sebagai isim inna dan merapatkan khabar dan sekaligus sebagai khabar khabar inna. Khabar inna dan kawan-kawan yang merupakan jumlah atau syibu jumlah, maka khabar itu menepati posisi rafa, mahal rafa. Contoh yang saya bagi ini isim inna Muhammadan Rasulullah. I'rab dia inna huruf taukid yang berfungsi menasabkan mubtada sebagai isimnya yang merafakkan khabar sebagai khabarnya.
Lepas tu dia kena pasal dia mansub Muhammadan, dia punya tu isim kana mansubun, tanda nasabnya dengan fathah dari atas yang zahir kerana ialah isim mufrad, isim gabungan. Rasulun khabar inna marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah yang akhir yang zahir kerana ialah isim mufrad. Contoh yang kedua ini isim yang masuk baca nasab, innal mu'minina qa'imuna. Inna huruf taukid berfungsi menasabkan mubtada sebagai isimnya dan merafakkan khabar sebagai khabarnya. Isim inna mansubun al-mu'minina, tanda nasabnya dengan ya dan nun kerana ia adalah isim jamak muzakkar salim. Qa'imuna khabar inna marfu, tanda rafa dengan waw dan nun kerana ia adalah isim jamak muzakkar salim. Dua contohlah. Satu mufrad, satu muzakkar salim. Dan ini saya ambil contoh daripada surah Al-Baqarah ayat 44, wa innaha lakabiratun. Berarti irab dia al-waw istinafi, inna huruf nasab, araf nasab, ha wa huwa dhamir muttasil fi mahalli nasbin isim an, la alam taukid, kabiratun isim maf'ul. Dan ini berat sikit lah. Ayat berapa ni? Ayat 248. So di atas ni 248. Pak tu dia punya urutan daripada mula ayat. Kan 28, urut 1, 2, 3, 4 urutan. Kita tambah. Okey, yang contoh satu lagi daripada Quran 26. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sawa. Innal huruf nasab, huruf nasib. Alladzina isim mansub, isim inna, kafaru fa'al madhi mabni ala bidhammah zahirah, waw fa'al fa'il madhi al-waw dhamir muttasil bi mali rafi' fa'al. Dan satu lagi saya bagi contoh ayat 26, inna Allah la yastahyi an yudriba masalah. Yadriba masalah. Inna huruf nasab, huruf nasbin, Allah isim an lafaz al-jalal mansub. La haraf nafi, yastahyi fi'il mudhari' marfu' bi dhammah zahirah. Fa'anhu khabar in mahzuf. An haraf masdari, haraf nasbin. Yadriba fa'al mudhari' mansub bil fathah zahirah. Dan artinya sekali saya bagi contoh satu. Surah yang ke-110, innal insana li rabbih lakanun. Kalau kanu situ, inna itu haraf nasab, illa isim an, ja majrur, li rabbi ja majrur, ha itu mudhaf ilaih. Bajari lakanu tu lam taukid mazhafah dan khabar an. Dan contoh-contoh lagi kena semak banyak an, inna banyak 12, Baqarah 11, 12, 13, 14, 20, banyak sangat. Dan reference saya berkata tadi lah, ada reference saya gunakan. Rujukan yang saya gunakan daripada internet, daripada buku yang saya beli dari Arab, satu buku yang kita belajar, yang kita gunakan dalam Al-Quran, itu boleh nota. So saya selesailah. Bagus. Dari segi penulisan ni nampak dah berubah, dah bertambah sikit. Yang pertama dia define ismu inna tu apa dia. Tapi nampak di sini betul lah definisi dia, definisi dia isim inna yang mansub, bacaan dia inna ya, dan dibaca dengan mansub inna ya, ataupun anna ya, dibaca dengan mansub.
The particle inna, betul lah, dia kata dia is known as an accusative particle, ataupun dia panggil huruf nasab. Mana-mana orang nak datang selepas inna, anna, mesti dia isim, dan isim tu mesti berbaris atas. Ya, orang lain tak boleh. Fa'il tak boleh, mesti isim, dan isim tu mesti berbaris atas. Atau domer, kalau domer nak datang boleh, tapi domer tu mesti fi mahali mansub. Macam tadi fi mahali jar. Dia juga buat perbandingan like the word kana. Dia kata dia patutnya unlike tak? Unlike kan unlike. Like seperti. Dia sepatutnya di situ unlike. Tidak seperti kana. Kana ni dia sebenarnya dia dikenali sebagai fa'il nasah, bukan haraf nasab. Fa'il nasah. Dipanggil sebab kana dia fa'il, sebab dia ada mudhari' yakunu. Inna haraf. Itu sebab dia fa'il nasah. Sebab dia kata because of this similarity, this particle are considered to be verb like haraf musyabah bil haraf yang sama macam fa'il. Dia sebab dia ada fa'il mudhari'. Anna tak ada fa'il, dia haraf. Kalau kana dia ada mudhari', dia ada mudhari', ada amar. Kana yakunu kun fayakun kan. Okey, betul. Lepas tu Tuan Haji bagi ayat. Betul tu, ini saudara dia tu. Dia tulis di sini accusative particles known as inna and her sisters in wa akhawatiha are shown below. Yang pertama tu inna, yang kedua tu anna, yang ketiga tu la'alla, yang keempat tu lakinna, yang kelima tu ka'anna, bukan kana. Ka'anna tu seolah-olah. Yang akhir sekali laita. 2, 4, 6. Adik-adik dia ada 6 ya. Okey. Maknanya isim yang datang selepas dia mesti baris atas, nama dia isim inna. Dan the second isim mesti baris depan, mana khabar in. Okey, boleh? Okey. Jadi kita lihat kepada apa tu nota kita ya. Okey, tuan-tuan. Ya, inna nama dia huruf nasah. Betul. Nama dia banyak. Kana fa'il nasah. Inna dipanggil huruf nasah, betul, ataupun huruf nasab, betul juga. Dua-dua sama. Kana sama. Tapi kana dipanggil fa'il nasah. Tapi inna haraf nasah ataupun haraf nasab, sebab dia menasabkan isim selepas tu, kemudian membaris depankan isim kemudian. So kita pergi tajuk inna Inna tajuk keempat ya? Okey. Inna dan saudaranya. Saudara-saudaranya. Ya, saudaranya ada 6. Ya, termasuk laita, la'alla, ka'anna ya, yang Tuan Haji Amrul dah senaraikan. Jadi tuan-tuan, kita tengok beberapa ayat. Yang pertama sekali kita lihat selain daripada contoh yang Tuan Haji Amrul dah bagi tadi, kita tengok perkataan surah Al-Asri. Wal asri. Ya. Ya. Atas sini wal asri. Ya, wal asri itu tajuk kemudian lah. Innal insana. Sana. Selepas inna, isim mesti baris atas. Innal insana. Jadi ini surah Al-Asri. Tuan-tuan bukalah surah Al-Asri ya. Kalau kita nak tengok komputer, makan masa. Ayat yang kedua. Ya. Innal insana. Lepas inna, mesti baris atas. Jadi di sini al-insan isim baris atas mansub bi inna, mansub dengan sebab in. Isim mansub dengan sebab in. Itu baca dia. Cuba sebut. Al-insan ismun mansub bi inna. Isim berbaris atas dengan sebab in. Itu baca yang paling mudah. Baris atas. Isim baris atas dengan sebab inna. Ataupun dia kata isim nasab dengan sebab inna. Ataupun isim berbaris atas dengan sebab inna. Jadi kita akan buka Quran, kita akan jumpa inna dan saudara maranya. Hari ni kalau kita dapat jumpa 2-3 pun baguslah.
Jadi tuan-tuan, yang penting kena kenal saudara dia. Kalau tak kenal saudara pun, tengok isim mari atas ni, mesti ini saudara inna. Umpamanya kita jumpa perkataan ni, la'alla Allaha. Ini isim mari atas. Ini kalau isim mari atas, dia mesti la'alla ni mesti saudara inna. La'alla ni saudara inna. La'alla kita kata saudara inna. Allah isim la'alla. La'alla saudara inna. Allah isim berbaris atas dengan sebab la'al lah. Atau kata isim masuk dengan la'al lah. Ini isim masuk dengan in. Boleh tak? Mansub bi, itu dengan bahasa Arab. Mansub bi, isim mansub bi inna. Allah isim mansub bi la'alla. Sebab kalau kana dia mesti bagi depan. Ya, boleh? Kalau tuan-tuan ikut dulu tu, susunan yang saya buat 23 tu dah cukup mudah. Memang Ramadan ni boleh baca terus lah, insya-Allah. Kalau kita nak tengok dengan date kita janji 80 insya-Allah. Kita ada berapa lagi? Hari ni 66 tak? Ada 14 lagi kan? Nak sampai ke 80. 80 boleh insya-Allah. 100 tu kita cover habis lah. Yang ayat pertama tu inna insana Lafi khusrin. dia yang khabar inna baris depan. Khabar inna ni lah. Ni lafi khusrin. Khusrin ni rugi. Okey. Kenapa khusrin ni bagi bawah? Yes, tahu pun tak apa. Lam ni ada nama dia ya. Ada nama dia. Jadi the total of lam and jar wa majrur fi mahalli raf'in khabar inna. Boleh? Khabar dia jumlah. Yes. Yeah. Betul. The total of la fi and jar majrur dia menjadi cerita kepada Kalau Arab tu dia inna. ceritakan dulu lafi. Ya. Cerita dulu. Cerita. Boleh? Okey. Kita tahu. Tengok surah Al-Adiyat. Wal 'adiyati dhabha. Ya. Innal insana, sama tak? Innal insana li rabbihi lakanudun. Ya. Jadi ini khabar inna total. Tapi ini kita tengok isim in. Al-insan macam ni, ismun mansub bi inna. Jadi bila jumpa isim mansub, tengok ada inna, baca ada isim mansub dengan inna. Sebab isim mansub ada 12 sebab. Salah satu sebabnya adalah bila dia ada inna di depan dia. Okey? Okey. Kita tengok lagi ketiga. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Inna Allah isim masuk tak? Masuk isim? Masuk. Tanda masuk dia baris atas sebab dia isim inna. Isim inna. Cari dia. Mana dia khabar inna kalau isim tu marfu' dalam ayat ni? Sesungguhnya Allah itu di atas segala sesuatu berkuasa. Jangan lupa khabar inna mana the story about Allah di sini adalah qadir. Allah tu
berkuasa, tetapi diutamakan jar wa majrur dulu. Ini jar, ini majrur, ini mudhafun ilaihi, yang tajuk satu dan tajuk dua. Ingat lagi tak? Tapi kenapa diutamakan jar majrur? Sebab yang dia nak beritahu di sini bukan Allah tu berkuasa, tapi kuasa Allah tu memberi kesan kepada semua makhluk. Itu besarnya. Sebab tu dia tak qadir kemudian. Dia tak qadir kemudian sebab dia nak utamakan bahawa kuasa Allah itu adalah meliputi atas semua makhluk. Ya, sebab tu dia letak ini penting. Ini dulu. Ya, ini jar, ini majrur, ini mudhafun ilaih. Okey. Syai'in. Ya, kulli tu majrur, syai'in tu mudhafun ilaih. Okey. Dia tak punya keseluruhan jumlah. Ya. Keseluruhan jumlah ala kulli syai'. Ya. Dia ya. Qadir itu berkuasa, apa Sri? Qadir ni khabar inna. Khabar inna. Tapi di sini dia letak kemudian. Dan kita tak boleh tukar ini ayat Quran. Okey. Itulah dia sastra Quran tu. Okey, ayat yang keempat. Lakinnal birra man amana billahi. Jangan lupa ya. Ayat ni saya ambil ayat sambungan dia. Tuhan kata yang baik itu bukanlah mesti menghadap timur dan barat. Akan tetapi yang tersangat baik di sisi Allah adalah orang yang beriman dengan Allah. Lakinnal birra. Al birra isim lakin. Ada tak lakin? Saudara dia. Ada tak ni lakin saudara? Lakinna. Jadi tuan-tuan bila jumpa al-birra ni isim, banyak atas lakin ni saudara inna lah. Antara 6 tu. Akan tetapi keseluruhan kebaikan itu ialah orang yang beriman dengan Allah. Okey? Dalam surah Al-Baqarah. Beri contoh ya. Inna. Ya? Ya. Ayat dia. Maksudnya rojokkan QS. Oh, nama ayat. Okey. Oh, okey. Kalau tidak, susah kan? Ini saya tak ada nombor Dr. Wee, saya beri ingatan saya je. Okey, tak apa. Nanti. Okey. Ayat Al-Adiyat ayat 11. Ya. Ya. Inna rabbahum bihim yauma idzil laqabid. Pernah dengar ayat tu? Inna ya. Inna, tengok rabbah. Berarti kan? Hum. Rabbah mudhaf. Ini mudhaf ni dia. Ya. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Khabar dia. Sesungguhnya Tuhan mereka, dengar mereka satu masa nanti akan diceritakan habis. Tuhan mereka, dengar mereka di satu hari nanti, yaum izin tu, at the day, pada hari itu, the day of judgment, la khabir, ya, akan menceritakan segala-galanya. Jadi itu ayat dia. Jadi tuan-tuan, inna rabbahum, inna rabbah isim inna mansub, ya, nasah. Inna tu huruf nasah. Huruf nasah ni dia menukarkan rabb tu jadi rabbah. Ya, okey. Kita belajar tak muftada dulu? Belajar kan? Ya, tak khabar kan? Sebab ini semuanya mubtada khabar. Tapi bila taruh inna menjadi lebih kuat sampai 75%. Jadi bila taruh inna, yang mubtada ni jadi rabbah.
asal dia Rabbuhum. Jadi Rabbah asal dia Rabbu, tapi ini inna Rabbah. Kalau kana Rabbu, jadi inna tu mentakkidkan, emphasize ayat itu menjadi darjah dia lebih tinggi. Sebab tu inna tu nama dia tasdih harap nasah. Ya. Nasah tu ni menukar yang baris depan jadi baris atas. Okey. Tahu? Tuan-tuan dengar ajalah. Besok insya-Allah dia akan masuk sendiri. Sebab yang nak masuk tu bukan saya. Saya makan tadi, patutnya kenyang tapi lapar lagi. Sebab yang mengenyangkan tu Allah kan. Balik dia tengok KFC, budak tu tahu dah cakap KFC, tuan, Nescafe. Dia dah buat dah. Tak payah tanya lagi. Ayam bagi satu. Di KFC selalunya orang makan dua kan. Tapi sepacik nak satu je. Kalau hari tu pergi KFC nak tutup, dia kata pakcik ambillah ayam 10 ketuk balik. Saya pasal makan tu dulu saya duk beri kursus tentang KFC masa dengan Tan Sri Ali Hashim. Bawa kursus KFC sebelum dia keluar KFC tu, kita pergi ikut dia orang kursus kan. Saya bukan bagi kursus, saya dengar je ikut dia. Okey tuan, betul tak? Okey, jangan risau hati, jangan risau. Okey, nak balik dah? Cukuplah, nak balik dah. Cukuplah. Okey lah tuan-tuan. Ya. Ya. Ni lakinnal birra. Ayat Al-Baqarah ni. Apa tu daripada buka Al-Baqarah. Laisal bir an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana. Ayat dia. Tengok jelas Al-Baqarah mungkin ayat 100 kata kot. Dalam ni ada. Okey, tuan-tuan. Okey, insya-Allah minggu depan kita ada seminggu lagi sebelum puasa. Jadi insya-Allah kita akan hadam 5 maidan ini. Ya, supaya bulan puasa nanti tuan-tuan buka saja ini isim inna. Buka saja ini mubtada khabar. Buka saja ini majrur dan mudhafun ilaih. Ya, buka saja ini jar majrur. Jadi 5 tu kalau dah tahu menjelang puasa ni dah cukup cantik dah. Ya, cukup cantik dah. Ya, insya-Allah tuan-tuan kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan Allah memberi kita taufik dan hidayah untuk terus belajar nahwu dan saraf Al-Quran. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhanantu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta rahmanin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qaballallahu firdausi ala wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Ilahi lasdu lil firdausi ahla wala Allah fahabli taubatan waghfir